Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Um, saya tak tahu kenapa, tapi hari ini saya rasa saya nak bual dengan satu topik yang menyentuh kehidupan kita seharian. This is not my expertise sebenarnya when we talk about finance, tapi saya pernah sit for finance class dengan duit sendiri, bayar duit sendiri. I take the finance courses during weekend, ya, sebagai penambahan ilmu bagi saya sendiri. Saya nak kongsi ni sebab saya rasakan terkesannya kepada mereka-mereka yang fresh graduate sekarang, yang rata-rata berpendapat average pada kadar graduate degree, pada kadar 2,500, dan saya contohnya pada tahun 1990 juga fresh graduate. Pada masa tu averagely gaji pada kadar 1,200. Jadi apa yang saya nak kita nak bincangkan hari ini adalah siapa antara dua fresh graduate tahun 2020 ataupun 2021 ni berbanding dengan mereka yang bergaji 1,200 pada tahun 1990. Macam mana kita nak kategoriskan siapa sebenarnya yang lebih mampu ataupun lebih berada atau lebih kaya antara satu sama lain. Jadi apakah faktor-faktor yang mengambil kira. Jadi subjek hari ini very academic. Nanti kalau anda semua go through, mungkin boring, for sure boring, sebab it's involve a lot of mathematics. Tapi apa yang saya nak cuba tekan kat sini, anda akan melihat mengapa sepatutnya pada pendapat saya, berdasarkan pengiraan yang anda akan lihat nanti, sepatutnya a fresh graduate sekarang setidak-tidaknya semestinya bergaji basic atau permulaan pada kadar 3,800. Dan hanya pada masa bergaji 3,800, saya menjangkakan mengikut pengiraan fresh graduate tersebut bersama taraf dengan those yang bergaji 1,200 30 tahun yang lalu, seperti saya 1990. Jadi kita tengok kenapa statement ini, kenapa saya berkata begini berdasarkan pengiraan-pengiraan yang saya tunjukkan. Jadi ini adalah pandangan saya dan pendapat saya. Saya mungkin salah ataupun mungkin banyak faktor-faktor lain yang tidak saya ambil kira, dan saya very much appreciated those yang lebih berpengetahuan dalam subjek ini memberi input ataupun dia punya insight berkenaan dengan topik ini, sebab untuk manfaat bersamalah. Jadi saya harap my calculation selepas ini santai-santai saja, tapi setidaknya memberi kita insight apa yang saya maksudkan dengan kenapa mesti bergaji 3,800 dan bukan 2,500, kenapa, dan 2,500 tu apa maknanya dan sebagainya. Jadi saksikan. Topik logarithm, ya. So saya katakan this is part 1. For those yang tak berminat ataupun tak dapat follow this topic, you can skip then go right away untuk part 2. Tapi for those can spare your time in part 2 before you go in part 1 before you go part 2, saya rasa itu lebih bermanfaat lah. Sebab you will be understanding more about the whole topic. So let's refresh kita punya kita punya topik log. So I hope you remember log A kali B adalah log A plus log B. Okay, 2 log A bahagi B ini kali adalah log A tolak log B. Okay, how about this one? Kalau saya tulis A equal to B to the power of C, this is equal to what? Okay, this is equal to, okay, kalau saya ajar anak saya kata C turun. So bila C turun, sini jadi A, sini jadi log A.
Okay, for those yang tak remember this, tak apa. This is the short form to cara mudah ingat. Saya selalu ajar anak saya, C turun, B pergi sebelah. So ni log B. Log BA. Tapi saya akan explain in detail macam mana saya dapat tu tadi. Jadi nombor 4. So log AA adalah 1. So base dengan ni macam mana kalau log BB adalah 1 lah. So log any sama, dia akan 1. So how about this one? Log 1 sama dengan kosong. Log 1 adalah kosong. Log 1 adalah kosong. Okay, this one penting, kita akan guna dan you akan nampak kenapa. So ini difficult sikit. Log AB you boleh buat. Okay, macam ni kalau saya nak ajar log AB, buat garisan dulu, tulis yang log besar, log B, lepas tu tulis bawah log A. So ini you can just put log B away. So anything atas dengan bawah ni, C can be any numbers. So this is formula ni apa penting. Sebab apa kita guna ni? Example, sebab dalam calculator kita, dalam calculator bila saya tulis log A, ini mana log 10A. Saya nak refresh balik. Okay, kalau kita tak tulis any base dia, that's been log A. Jadi in your calculator, anytime you punch log is mentioned that log 10A lah. So kalau you picit kata log 100, maknanya log 10 100 lah. So you akan dapat 2. Sebab apa? Sebab log 10 100 bersama dengan log 10 10 kuasa log 10 10 kuasa 2. So untuk log ni akan boleh pergi ke depan. So dia jadi 2 log 10. So kita tahu log 10 based on this formula, log AA adalah 1. So 2 kali 1 jawapannya 2. Okay, so kita tahu kalkulator kita ada baseline. Tapi kalau saya tanya log 6.7 3.7 boleh buat tak dalam kalkulator? You tak boleh. Tapi kalau you gunakan formula 6 ni, you boleh buat satu garisan lurus, tulis log 3.7, kemudian bawah log 6.7. So base 10 lah. So you picit log log 3.7 dapat satu figure, bagi dengan log 6.7. So you akan dapat jawapan dia. Okay, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kita kena tahu. So why I do this? Formula finance yang kita akan pergi nanti adalah formula berbunyi begini. F equal to P 1 campur I to the power of N. So those background finance, this is a basic thing lah for them. So F refer to, F adalah biasa barat dia tulis FV. So, tapi saya tulis F saja. F adalah FV, 1 o'clock PM. Future value. Jam saya berbunyi. Future value, this is dalam dollar signs. So P adalah PB, which is present value. Okay, duit pada nilai sekarang. So this is I. So what is I? I saya boleh bagikan dia jadi 3. So I can be increment rate dalam persen per year. So for those who are working, you can say, okay, my increment 5%, so 5% per year. So okay, how much I gain from my current salary. So another I for, if you are referring to the bank, it can be interest rate percent per year. Okay, so you nak tengok berapa interest you kena charge dan etc. So nanti kita boleh sampai. So last but not least, I is can refer to the inflation. Inflasi. So kita akan tengok inflasi. Apa kesan inflasi ni kepada nilai mata wang kita. Saya believe dan saya percaya, kalau saya katakan 10,000 sekarang, nilainya tak sama dengan 10,000 10 tahun yang lepas. Betul tak? Which is 10,000 10 tahun yang lepas adalah lebih banyak nilainya daripada 10,000 sekarang. Tetapi berapa banyak
berapa banyak. Jadi in this topic kita akan cover that subject. Kita nak tahu berapakah nilai 10,000 dulu with respect to sekarang, ataupun berapakah nilai 10,000 sekarang with respect to the past. Okay. So with this formula they will assist ataupun help us to calculate that. Okay. So what is n? N but not least, n adalah the number of year. Number of year. So these are the formula. So jadi kalau saya tanya soalan kepada anda semua, saya bagi anda peluang sekejap. F sama dengan P 1 campur I to the power of n. Kalau saya nak jadikan n sebagai tajuk, apakah formula ini akan jadi? Okay. So you can pause this YouTube. You can try by your own, then you can come back. Okay. Kepada yang dah mencuba dan ataupun kepada yang tak mencuba atau tak tahu nak buat apa-apa, so let's go about it. So F adalah P campur I to the power of n. So saya katakan formula ni adalah formula 1. Nanti kita akan gunakan semula. So n, so macam mana kan? So ada beberapa cara untuk kita dapat jawapan ni, tapi saya akan tunjukkan kedua-dua jarinya. Okay. So n apakah? Jadi so ini F sama dengan P, ini adalah kali. Jadi kali boleh pindah sebelah, so dia akan jadi F equal to P 1 campur I to the power of n. So ini 1 to the power of n. So let's kurungkan dia. Jadi untuk kita turunkan n, kalau anda lihat formula yang saya tunjukkan di atas, yang ini, alright. So anda akan dapati bahawa kita boleh menurunkan n dengan cara melogkan dia. So mana kita logkan dia? So kita logkan dia di sini 1 campur I to the power of n. Okay. So apabila kita logkan sebelah kanan, kita kena logkan juga sebelah kiri. So log F equal to P, ada log. Jadi sekarang n boleh pergi ke depan, n boleh pergi ke depan, n kali log 1 campur I to power log F divided by P. So therefore n, semua ni di set semua pergi sebelah, therefore n adalah n, ini pergi sebelah, jawapannya adalah log F divided by P bahagi dengan log 1 campur I. So kita akan gunakan formula ini sebentar lagi. Okay, tadi saya ada cakap bahawa dalam konsep log dia ada beberapa cara untuk menyelesaikannya. So let's take a look and cara lain. So F sama dengan P 1 campur I to the power of n. Okay, soalan pertama, apa ni? Equation 1. So n apakah dia? Okay, cuba anda lihat formula di atas. Ya. Yang lihat formula ini. So daripada apa ni, formula nombor 1 ni, saya nak anda tengok formula yang ini. Where is that? Log 2 adalah di sini. Formula nombor 3. A equal to BC sama dengan log BAC. Alright. Okay. So maknanya saya kata C turun, A pergi sebelah. So first ini kita akan pindah dulu. FP pindah tak apa, yang ni boleh kita pindahkan dulu. We should pindahkan. So I plus 1 plus I to the power of n. Jadi kalau anda lihat formula ni dengan equation yang apa ni, yang ini, A equal to BC, therefore sama dengan log BC. So saya kata C turun, B akan pergi ke sebelah. Ingat, C turun, A stay, B akan jadi log B. So kalau itu maknanya, so apa terjadi pada ini adalah
N turun. So ini akan F per P stay. Ini akan jadi log base dia adalah I1 plus I. N turun, ini pergi sebelah, ini stay. Tengok sama ni. Jadi inilah jawapannya. Jadi katalah saya katakan ni nombor 3. So 3 ni sama dengan 2. Sama ke? Macam tak sama je. Log macam tak sama. Cuba anda recap yang ini sebelah ni equation nombor 6. So kalau ikut daripada equation nombor 6, saya boleh elaboratekan ni. Therefore N adalah, saya buat satu garisan panjang, saya tulis dulu atas, which is log F over P, kemudian bawah adalah log I campur 1. So sama tak tuan-tuan this one? So sama jadi 3 dengan 2 ni sebenarnya sama kalau saya gunakan rumus yang nombor 6 seperti yang saya tunjukkan dalam kotak putih di atas ni Okay, so that is about the mathematics the mathematics about the log. Saya tunjukkan cara kaedah yang pertama di sini dan juga kaedah sini. Okay, now let's gunakan formula ini. Saya tulis formula ini sekali lagi untuk finance dan kita tengok the impact of this dalam kita punya life. F equal to P 1 campur I to the power. So tadi kita dah dapat bahawa N adalah log F divided by P bahagi dengan log 1 campur I. So macam mana kita nak gunakan dia? Okey, caranya begini. Katalah I dalam kes ini adalah, I ada 3 tadi kan, inflation, increment dan juga interest. So let's say I adalah increment, gaji anda. So I adalah increment rate, which is dalam percentage per year. So berapakah apa ni kita panggil logiknya increment pada masa sekarang kerja? Okay, kalau nak dibandingkan, let's talk average. Kalau nak dikatakan macam saya dulu tahun 1990-an, awal 1990-an adalah ekonomi sedang rancak. Jadi pada masa itu I can earn 10% to 8% increment rate per year. Berapakah sekarang? Boleh tak saya kalau ambil sebagai 4 atau 5%? Mungkin tinggi, mungkin rendah. Well, subjektif. Okay, let's for the sake of kita punya kelas, saya rasa 4 or 5% is quite reasonable. Quite reasonable. Tapi ramai, saya tahu ramai juga yang tidak berincrement beberapa tahun. So let's for the sake of kita punya so kalau tak ada lagi teruk lah. So anyway, so apa yang kita nak guna kat sini, N akan tolong kita mengirakan. Kalau contoh gaji kamu yang bermula sekarang adalah RM2,500, berapakah atau bilakah bilakah in the future gaji anda, let's say kata jadi double, RM5,000, dengan menolak kira mengampu kipas dan sebagainya, sebab itu akan menyebabkan anda dapat promotion. Promotion is, saya tak ada formula untuk promotion. Untuk increment saya ada. Okey, so 2,500, F adalah 5,000. So apa yang anda perlu buat, N adalah log future adalah 5,000 bahagi dengan present adalah 2,500 bahagi dengan log 1 campur reasonable 5%. So anda akan dapati N adalah log 2 bahagi dengan log 1.05. Okay, let's punch your calculator. Anda akan dapat jawapan dia dalam 14 tahun, 14.2 tahun, 14.2 years. So kita boleh katakan 14 tahun lah. 14. So ini gunanya.
So this is ice cream. Jadi maknanya kalau awak tengok ni, kalau gaji awak 2,500, untuk awak mencapai gaji 5,000 tanpa berpeluang ampuan anda melayakkan anda dapat promotion, so solely based on increment, so you required 14.2 tahun ataupun 14 tahun untuk awak dapat gaji double. Alright, so let's use I sebagai inflation. Okay, berapa kan inflation kat Malaysia? Okay, waktu saya belajar dulu about 10 years ago, according to my instructor, dekat Malaysia ni kita ada nationwide inflation rate. Nationwide inflation rate maknanya inflasi secara purata untuk semua barang-barang. Sebenarnya kalau kita go to specific item ataupun barang, inflasinya berbeza-beza. Ada yang naik tiap-tiap tahun, ada yang tak naik, sebab contohnya kawalan kerajaan. Tapi yang naik kadang dahsyat. Housing contohnya, it can be up 8 to 10% depending kat mana you stay. So housing inflation is quite high. So academic juga ada inflation, transport pun ada inflation about 3% dan sebagainya. So let's use I sebagai. So what can we do here? So katalah anda membeli satu barang yang berharga, saya tak tahu, used to be say RM100 satu masa dulu. So bilakah harga ini akan jadi contoh berapa? RM3. RM3 seandainya inflation ni adalah 4%. So kita gunakan Malaysia nationwide inflation about 4%. So if that is the case, N adalah log F divided by P, 1 log 1 campur I, which is log 3 bagi 1 bahagi dengan log 1 campur 4%. So you akan dapat N adalah log 3 bagi log 1.04. So jawapannya adalah, so anda akan dapati jawapannya adalah 28.01. So we can say about 20. So sekiranya inflasi naik pada kadar 4%, so barang yang anda beli tu akan bernilai 3 kali ganda 28 tahun akan datang, provided the average inflation of the item adalah 4% tiap-tiap tahun. Kalau inflation tu tinggi, jawapan ni tak terpakai lah. Of course dia lagi pendek, maknanya daripada 28 tahun kalau inflation lagi besar, sebab dia pembahagi, jadi dia akan jadi lebih pendek, of course. Alright, so this is the formula. Okay, you can gunakan juga ini sebagai I sebagai interest. Interest. So contohnya kalau you mempunyai 10,000 ASB contohnya, bilakah duit tu jadi 20,000? Sekiranya interest dia adalah pada kadar, contoh ini contohnya 10% every year. So if you do that, N adalah log F divided by P bahagi dengan log 1 campur I, then adalah log 20 bagi 10 bahagi dengan log 1 plus 10%, so which is log 2 bahagi dengan log 1.1. So if you do the math right, you will get it about 7 years.
Okay. 7 years. 1.2. Alright. So apa yang saya buat ni semua ni ya? So let's recap. Okay, apa kita buat? Okay. So tadi anda nampak bahawa untuk naik gaji sekiranya adalah pada kadar 5%, ia memerlukan ataupun ia mengambil masa selama 14 tahun untuk anda enjoy gaji. Tapi ada benda satu lagi yang anda kena mengambil kira daripada apa yang kita cakap tadi. 14 tahun daripada sekarang gaji anda akan jadi 5,000. So anda akan berkata, oh aku 5,000, aku mempunyai 2,500 lebih banyak, extra 2,500 berbanding dengan waktu aku mula-mula start kerja. Tapi awal tadi kita pernah bincang bahawa inflation akan menurunkan nilai harga tersebut. So maksudnya di sini adalah 14 tahun akan datang kita tak boleh melihat 5,000 seperti mana kita melihat RM5,000 sekarang. Sebab 5,000 akan datang nilainya jatuh. Ya, tidak seperti sekarang sebab due to inflation tadi. Ya, let's say a 4% inflation rate. So we cannot see 5,000 as if we see 5,000 now in the future. So macam mana kita nak tahu apakah nilai 5,000 in the future? Apakah nilainya with respect to our nowadays only? So maknanya kita go back daripada formula F equal to F1 campur I to the power of N. Ya. So you ada 5,000. You nak tahu sekiranya I ada inflasi adalah pada kadar 4%. Pada 14.2 tahun akan datang, apakah nilainya 5,000 pada masa itu? So therefore P adalah 5,000 bahagi dengan 1 campur 4% adalah 1.04 to the power of 14.2. So let's punch your calculator. Okay, so you akan dapati, if you punch your calculator right, you akan dapati bahawa 2,864. So anda faham apa maknanya? So maknanya 14 tahun akan datang, walaupun anda mempunyai 5,000, tapi 5,000 anda tu hanya bernilai pada kadar RM2,864 duit sekarang. So 5,000 you tak boleh perceive as 5,000. So you kena perceive 5,000 as 2,864. So maknanya apa yang anda boleh beli dengan duit 2,864 sekarang, itulah yang anda perlu duitnya, which is sebanyak 5,000 14 tahun akan datang. Okay, jadi maknanya 5,000 14 tahun akan datang bersama dengan 2,800 duit sekarang, due to the fact that the 4% inflation tu tadi. So ingat saudara, so kalau gaji anda tadi 5,000 in the future, you have to perceive 5,000 as if 2,864 saja sekarang. So apa yang anda boleh beli dengan 2,864, itulah yang you boleh beli dengan duit kamu yang 5,000 14 tahun akan datang. Okay, so kalau anda faham apa maksud this matematik, sekiranya inflasi bersamaan dengan nilai increment awak, okay, instead of 5%, katalah increment awak 4%. So maknanya that increment just cancel off dengan inflation. So nilai anda akan dapat extra money, tapi somehow duit extra tu akan habis disebabkan anda terpaksa bayar apa juga kenaikan harga barang yang pada kadar 4%, which is sama dengan kadar increment anda. So dalam exercise kita ni, kenapa you perceive 2,864, you start 2,500, sebab your increment is 1% higher than daripada inflation. So sebab tu adalah sedikit, tetapi still awak tak boleh menganggap yang 5,000 adalah 5,000 sebab 14 tahun akan datang 5,000 tu akan susut nilainya. Okay, so apa yang saya nak bawa selepas ini adalah untuk kita amati bersama adalah sekiranya gaji saya yang dahulu pada tahun 1990 adalah RM1,200,
Dan gaji awak sekarang pada tahun 2020 lah kita gunakan 2020 adalah 2,500. Siapakah lebih kaya antara kita? Okey, anda ada jawapan. Tiap-tiap orang ada jawapan, tapi jawapan yang sebenarnya adalah daripada matematik itu sendiri So you boleh jawab, tapi we want the mathematics behind it. So macam mana kita nak tahu? Caranya adalah disebabkan inflation 4% tu tadi. So kita ambil sebagai nationwide inflation of 4%. So macam mana kita nak tahu siapa kaya? Alright, adalah begini So sekiranya gaji saya adalah 2,500 sekarang. Okey, 2,500 sekarang. Okey, macam inilah. Saya rasa saya tukar. Maafkan saya tukar. Eraser. Saya tukar. So inflation adalah pada kadar 4%. Jadi kalaulah 1990 adalah 1,200. Kalau 4%, sepatutnya seorang engineer akan diambil sebagai sama taraf gajinya dahulu dengan sekarang apabila kita ambil pada kadar 4% increment inflation tadi. So maksudnya pada tahun 2020 sepatutnya gaji awak adalah 1990. Okey, saya tulis ni dulu, 1 campur I to the power of n. So maknanya gaji awak sepatutnya adalah 1,200, 1 campur 4%, N adalah 1990 hingga 2020, which is 30 tahun. So berapakah sepatutnya gaji anda pada tahun 2020 sebagai seorang engineer yang sama Okay. So maksudnya kalau anda kira right, so maknanya apa? Maksudnya sekiranya pada tahun 2020 a fresh engineer bergaji RM3,892, engineer tersebut adalah sama miskin dan sama kaya tarafnya dengan seorang engineer yang bergaji 1,200 pada tahun 1990. Dia tidak kaya dan dia tidak miskin, tapi dia sama taraf dengan seorang engineer yang bergaji 1,200 30 tahun yang lepas. Sebab berkadarkan 4% increment nationwide tu tadi. Tapi apa akan jadi sekiranya gaji anda yang tadi pada hakikatnya adalah cuma 2,500? So maknanya anda adalah lebih miskin daripada seorang engineer yang bergaji 1,200 30 tahun akan datang. So sepatutnya gaji anda adalah 3,892 bukannya 2,500. Sekiranya kita mengambil kira nationwide inflation adalah 4%. Itu yang dimaklumkan kepada saya lah, nationwide inflation. Kalau individu lagi susah lah, beli rumah lagi susah lah, sebab inflation rumah adalah jauh lebih tinggi. So that's the thing. So why this thing happen? Because gunakan formula ni juga. Tapi kali ni kalau awak nak tahu what is I, so saya tolong. So I adalah, kalau you manipulate this one, F over P square root 1 over N minus 1. Saya cepatkan. So you can do this. So if you gunakan ni, kita gunakan the real. Gaji sekarang 2,500, dulu adalah 1,200, 1 over 30 tahun tolak 1. So jawapan ni dalam persen. So you akan tengok this jadi 2 to the power of 1/30 tolak 1. So berapa persen? So you dapat 0.023, which is kalau persen kali dengan 100, you dapat 2.3%. So anda faham apa makna ni? So makna ni maknanya adalah seorang fresh graduate sama tahun 1990 dan sekarang hanya diiktiraf ataupun kenaikan ataupun iktirafan
gaji mereka adalah cuma pada kadar 2.3%. Sebab tu engineer sekarang atau fresh graduate sekarang actually is having more difficult than those people yang zaman saya. Sebab kenaikan you lebih rendah daripada inflation rate, cuma 2.3%. Sebab tu dulu gaji 1,200, kalau you naikkan, you buat 30 kali 2.3 kali 2.3, answer dia kali compounding, selepas 30 kali yang dah buat, you dapat 2,500. So meaning that average increment per year adalah cuma 2.3%, lebih rendah daripada inflation punya rate. So that's why you are more difficult, ataupun you are lebih miskin daripada fresh engineer yang 30 tahun hanya bergajikan 1,200. By right, sekira to compensate the 4% of inflation, you punya gaji now basic should be 3,892. Okay, dalam kelas saya ada bagi tahu something else. So not just simply a fresh grad sekarang adalah lebih rendah, kalau bukan saya cakap miskin, daripada a fresh graduate yang sama 30 tahun yang lepas. Tetapi fresh graduate sekarang terpaksa membayar lebih daripada mereka yang 30 tahun dulu. Sebab 30 tahun dulu kita tak punya handphone, kita tak punya internet, kita tak punya Astro, bla 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 bla. So macam Tuan N cakap, you have to pay for a comfort life. So benda tu sebagainya sudah jadi kemestian, nak tak nak mesti ada, then you have to pay. So what I'm trying to say is that for those people yang lahir 30 tahun dulu, mereka lebih dapat menyimpan berbanding sekarang, sebab wujudnya, sebab dulu tak wujudnya keselesaan hidup seperti mana sekarang. So dah lah gaji cuma 2,500 instead of 3,800, tapi you have to pay more than those yang 30 tahun yang dulu. Jadi my calculation kat sini may be controversial. This is based on my understanding, berdasarkan kursus yang saya pergi. I might be wrong, there are more factors yang saya tak kira di sini. Honestly, I most welcome for any comment for those yang expert in finance, and then to enlighten us. Saya pun nak belajar, saya cannot be this simple, tapi ada kebenaran, kita tak boleh menafikan. Saya rasa kebenaran this mathematics menunjukkan. Jadi for that, for those yang like my channel, please support my channel dengan subscribe, comment, like dan share. Jadi saya appreciate most for those yang give their comment, sebab it's going to be input dan juga pembetulan dan pengetahuan kepada mereka-mereka yang mengikuti topik hari ini. So with that, I'll see you again next time. Assalamualaikum.